Ni aku nak cerita. Pada satu hari, satu zaman, satu tempat, ada satu syarikat, ataupun bukan syarikat lah, cawangan lah. Cawangan kecil je untuk satu syarikat. Ada beberapa pekerja berdedikasi. Pengurus cawangan namanya Encik Ibrahim. Satu hari tu, macam biasa, Encik Ibrahim tengah duduk tengok kerja dia. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah Tuan Syukri. Tuan Syukri ni pengurus kepada pengurus cawangan Encik Ibrahim. Dia pemilik semua rangkaian syarikat, termasuklah syarikat tu. Encik Ibrahim pun apa lagi, terkejut lah, cuak kan. Tiba-tiba bos besar datang ofis dia. Dia fikir apa pasal pula dah. Tuan Syukri pun duduk, minta Encik Ibrahim panggil semua pekerja cawangan situ berkumpul sebab dia nak jumpa sekarang. Encik Ibrahim pun terus terbang, sekelip mata kau berubah, tak fikir apa-apa dah. Jumpa semua pekerja, panggil. Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, satu kejutan. Mesti korang fikir semua pekerja berkumpul depan Tuan Syukri itu segera kan. Tapi yang berlaku agak pelik sikit. Pekerja pertama kata kat Encik Ibrahim, "Sorry Encik Ibrahim, saya sibuk sikit, ada lagi kerja sikit. Kerja penting ni, kerja syarikat. Nanti dah siap saya pergi Pekerja kedua pula kata, "Macam ni Encik Ibrahim, saya rasa saya tak bersedia lah nak pergi sekarang. Tak ada feeling. Kalau saya dah dapat feeling tu nanti Kang, saya beritahu Pekerja ketiga pula cakap, "Saya takut lah nak pergi. Takut Kang bos tu tanya saya ni dah lah selalu tak datang kerja. Lepas tu saya ada buat kerja salah lah." Pekerja keempat pula tak jawab langsung sebab dia tengah sibuk push rank. Mana boleh pause game online kan. Kang tak pasal-pasal kena block pula. Mesti kau boleh bayang apa Tuan Syukri cakap bila dia tengok pekerja tu semua tak datang. Lepas tu dia dengar alasan dia orang tu, "Awak dipecat." Mesti kau pun dah boleh agak kan. Lepas tu korang semua mesti pelik kan. Apa pasal pekerja-pekerja tu buat macam tu? Gila ke apa jawab macam tu kan? Sebenarnya ramai orang sekeliling kita yang buat macam tu. Bahkan dengan yang lagi penting banyak berbanding dengan Tuan Syukri ni. Dengan Tuhan kita yang maha suci, maha tinggi. Dan untuk Allah hanyalah perumpamaan yang tertinggi. Tuhan kita yang cipta langit, bumi, cipta kita, bagi kita rezeki, bagi kita nikmat banyak. Tuhan kita panggil kita berdiri depan dia ada waktu-waktu tertentu setiap hari. Tuhan kita. Tapi ada orang yang tak nak berdiri depan dia. Banyaknya sebab yang lebih kurang sama dengan cerita tadi. Ada orang sibuk buat kerja lain. Macam contohnya kerja, cari makan ke, study, ulang kaji ke, uruskan anak-anak ke, dan lain-lain. Dan memang kerja tu semuanya penting. Tapi yang jelas tak sepenting menjawab panggilan Tuhan kita. Ada orang cakap, "Saya tak boleh nak rasa khusyuk lah." Ataupun saya ni tak menjiwai solat tu. Jadi dia pun tak solat buat sementara. Ataupun selama-lamanya. Sampailah dia dapat feeling khusyuk tu. Ada juga orang yang kata, dia banyak tak buat apa yang Tuhan suruh. Contohnya dia ada buat dosa tertentu ke yang dia tak mampu nak tinggalkan. Jadi dia rasa tak mampu lagi nak berdiri depan Tuhan dia sebab dosa-dosa macam ni. So dia tak solat. Ada juga yang hebat lagi, tak berdiri depan Tuhan dia sebab malas atau sibuk buat apa-apa lah. Semua sebab-sebab ni membuat satu persoalan yang sangat penting untuk kita. Sebab apa kita solat? Tak, bukan sebab apa kita tak solat. Tu soalan lain. Sebab apa kita solat? Betul, solat tu memang macam pokok. Pokok ni ada banyak buah. Semua kita tahu kan. Macam buah keampunan, dapat pahala, doa dimakbulkan, hilangkan resah dan lain-lain. Tapi sebelum semua buah-buahan ni, ada satu benda penting yang membuatkan kita solat. Jawab panggilan Tuhan. Tuhan kita panggil, suruh berdiri depan dia. Sibuk atau tak sibuk? Ready atau tak ready? Khusyuk atau tak khusyuk? Betul. Mungkin kau tak dapat banyak buah-buahan ni kalau kau tak khusyuk. Tapi yang kita nak cakap ni ialah tak ada satu sebab pun yang membolehkan kau tak berdiri depan panggilan Tuhan ni. Sebab kalau kau tak jawab panggilan Tuhan kau ni, maksudnya secara ringkas ialah kau tak kisah. Kau tak ambil pot. Tuhan bagi satu panggilan, nak kau datang sekarang juga. Kau tak kisah. Dosa-dosa macam zina, curi, minum arak dan semua bala bencana ni lagi ringan daripada tinggalkan solat ataupun meringankan solat. Cuba hayati sikit hadis Nabi SAW masa dia cakap tentang orang kafir. Sesungguhnya perjanjian antara kita dengan mereka ialah solat. Siapa yang tinggalkannya maka dia kafir. Nabi jadikan solat sebagai garisan pemisah antara orang yang percaya dengan orang kafir. Maksudnya semua orang yang solat ni semuanya baik-baik. Tak ada yang jahat langsung. Semua orang baik-baik, malaikat semua. Mestilah tak. Tapi tinggalkan solat je dah cukup untuk sia-siakan semua masa depan kau, dunia dan akhirat. Macam pekerja yang dipecat tadi sebab tak jawab panggilan big boss. Yang diorang bagi sebab-sebab tadi, walaupun kerja lain tu diorang mungkin buat elok-elok ataupun akhlak diorang ni baik-baik, orang yang azan tu panggil kita kepada Tuhan kita. Apa benda pertama dia sebut? Allah Maha Besar. Masa kita nak start solat, kita kata apa? Allah Maha Besar. Maksud apa Maha Besar tu? Tuhan kita lagi besar daripada apa sahaja yang kita tengah buat masa tu. Allah lebih besar daripada kerja kau, masalah kau, dosa kau. Datang sekarang. Jawablah panggilan Tuhan kita. Pergilah. Walaupun kau ada banyak dosa ke, banyak kelemahan ke, lawan diri kau. Sampai kau rasa ganjaran kau jawab panggilan tu, "Ya Allah, aku dah datang macam yang kau minta." Lama-lama kau akan dapat rasa yang kau berdiri depan dia. Dengan izin Allah, kau akan dapat buah ibadat paling besar dalam Islam ni.